أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan pada pagi ini. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpah kurnia, perkenan, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita dapat sama-sama pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bagi edisi pada hari ini Sabtu bersamaan dengan 1 Rejab 1442 Hijri bersamaan dengan 13 Februari 2021. Salam 1 Rejab. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengamalkan doa sebagaimana yang dibacakan, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. InsyaAllah. Dan pada pagi ini para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung perbicaraan topik. Kalau semalam kita juga membicarakan topik ini, namun ayatnya berbeza, iaitu tafsir dan juga tarannum Al-Quranul Karim surah Al-Jathiyah ayat 21 hingga ayat 24. Pada pagi ini kita akan sambung perbicaraan bersama tidak lain tidak bukan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Semalam ada kod tu. Hari Semalam. ini baju Ini baju biasa. bau aja. Sekali sejuk pula. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Pink hari ini Ustaz. Masya Allah, Hari pink. tabarakallah. Mudah-mudahan pada pagi ini kita dapat sama-sama hayati, kita dapat sama-sama muhasabah kan apa yang akan dikongsikan oleh tetamu undangan kita pada pagi ini. Dan seperti biasa para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang bakal mengajukan sebarang persoalan, seperti biasa hubungi 03 7726 1603 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Jadi di TV9 kita lanjutkan siaran sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan seperti biasa Ustaz, kita saksikan terlebih dahulu statistik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini sehingga semalam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jumlah kes baharu dicatatkan sebanyak 3,318 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 258,306 kes. Manakala bagi jumlah kematian baharu sebanyak 17 kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 953 kematian. Manakala kes sembuh baharu sebanyak 3,505 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 205,774. Saudara sedang penonton, mari kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19. Kita terus bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita jalan keluar daripada semua masalah ini. Insya-Allah, amin. Allahumma amin, insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya kira
tidak perlu kita berbicara panjang, kita nak sambung perbicaraan dalam surah Al-Jasiyah ayat 21 hingga ayat 24 yang mana saya difahamkan surah Makkiyah, Ustaz. Kita Ya. nak sambung. Dengan itu saya serahkan kepada yang berbahagia, Ustaz. Tafadhal mashkur. Terima kasih Dai Anas, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didoakan ibu ayah dan para penonton sentiasa berada dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Amin taala. insya-Allah. Kita mulakan dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita direhatkan, iaitu kita ditidurkan untuk sementara waktu. InsyaAllah kepada dia juga, iaitu kepada Allah juga kita akan dikembalikan pada satu hari nanti. Mudah-mudahan hari ini kita mulakan dengan Al-Quran. Perkara yang paling baik kita buat dalam kehidupan kita tiada lain tidak bukan, iaitu kita mendampingi kalamullah. Jadi seperti biasa, Ibu Ayah, kita akan mulakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim seperti mana Da'i Anas telah maklumkan, ayat 21 hingga ayat 24. Kita ada 4 ayat. Hari ini kita nak baca taranum lagu Shika. InsyaAllah Semalam dah terbaik. sobat Shika pula. Try. Cuba. Kan lama dah tak bertaranum ni kan. Markah tak ada yang tak? Hari ni tak ada. Hari ni juri tak ada. Jadi kita boleh buat lagu ni tak ikut apa? Tak ikut undang-undang. InsyaAllah. Baik, kita sama-sama baca dan sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
يتذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Apa kata kita lihat terjemahan dia? Ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma kanu yahkumun. Yang bermaksud, patutkah mereka yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang beriman dan beramal soleh dengan menyamakan keadaan mereka semua, sama ada hidup dan sama ada selepas mereka mati. Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Ayat yang berikutnya, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan ingatlah, Allah menjadikan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah, iaitu dengan membuktikan keesaannya dan keadilannya. Dan supaya tiap-tiap diri diberi balasan dengan apa yang mereka telah kerjakan, iaitu sama ada baik ataupun jahat. Sedang mereka tidak dikurangkan balasan sedikit pun. Ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang bermaksud, dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu, iaitu wahai Muhammad, terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya, iaitu bahawa ia tetap akan kufur dan engkar, dan dimeteraikan atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapa kamu, wahai orang yang engkar, tidak ingat dan insaf? Ayat yang ke-24. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Dan mereka berkata, tiadalah hidup lain selain hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, iaitu silih berganti, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bacaan dan juga terjemahan bagi 4 ayat daripada surah Jasiyah ayat 21 hingga 24. InsyaAllah, tabarakallah, demikian itu tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada Yang Berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah, dan mudah-mudahan kita dapat menghayati, dan selepas ini insyaAllah kita akan ikuti kupasan dan juga tafsirannya Ustaz. Ya. Kita nak berhenti rehat seketika. Saudara sedang penonton,
ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, lunak betul bacaan tu Ustaz. Masya-Allah, mudah-mudahan kita mampu untuk aplikasikan dalam kehidupan kita. Insya-Allah kita nak berehat seketika. Saudara jangan ke mana-mana. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah yang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berbicara topik surah Al-Jathiyah ayat 21 hingga ayat 24. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Dan untuk rangkuman sedikitlah, mungkin kita lupa biasalah Ustaz, sifat manusia begitu. Dan surah Al-Jathiyah juzuk yang ke-25 merupakan surah Makkiyah, mempunyai 37 ayat, dan kita hari ini kita mentadabur ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Jadi kita terus saja dengan kupasan dan juga tafsir daripada yang bagi Ustaz untuk ayat yang ke-21 hingga ayat 24. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Dai Anas. Kepada para penonton. Barangkali ada yang dah terlepas mengenai perbincangan awal-awal mengenai surah Al-Jasiyah. Saya nak ulang sikit aja perkataan jasiyah ni. Perkataan jasiyah ini dia membawa maksud melutut atau berlutut. Berlutut. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam surah ini di padang mahsyar nanti, wa tara kullu ummatin jathiyah. Jathiyah ini mereka yang datang awalnya, Anas, dia datang berjalan. Ni mahsyar ni, mahsyar. Cuba gambar, kita duduk di padang yang sangat luas, berjalan, mula-mula berjalan. Mula-mula start walking. Jalan. Bila lihat kekuasaan Allah, mula melutut. Sebab apa? Sebab apa? Kaki dia tak mampu melangkah. Dia jadi kaku. Bukan, dia jadi menggeletak, hilang stabil. Dia kan manusia ni, pernah tengok tak orang dia tengah berdiri, tiba-tiba dapat berita satu, dia akan terus lemah. Allah itu. Dia jadi terus lemah, jadi weak, terus rebah. Rebah, dia duduk dengan lutut. So begitulah di mahsyar, dia jalan sampai satu tahap dia akan rebah. Rebah tu dia pangku badan dia dengan lutut. Dia pangku badan dengan lutut. Berjalan lagi dia dalam keadaan lutut tu, bila dilihat lagi kekuasaan Tuhan yang berikutnya, dia akan mula letak kepala atas tanah. So yang saya nak sebut ni, dia punya proses dekat mahsyar tu, dia berjalan melihat kekuasaan Tuhan, kaki tak mampu untuk berjalan, rebah, melutut badan di hadapan Tuhan. So itu yang dimaksudkan dalam surah Al-Jasiyah. So kita nak tahu, adakah kita akan terus melutut, rebah, terus tak buat apa-apa? Tak ada penyelesaian. Ini satu keadaan. Tapi kalau kita nak keadaan kita tu konsisten, keadaan kita tu selamat, sejahtera, dan boleh bangun, boleh continue lagi jalan, kita tengok apa yang Tuhan bagi tahu dalam surah ini. 37 ayat. Rentetan je. Rentetan. Semalam kita bincang dari Anas, kita bincang ayat yang ke-19, innahum lan yughnu anka minallah syai'a wa innadh zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Saya nak ambil keyword 3 perkara. Pertama sekali, orang yang melawan atau orang yang lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang benci pada Islam ni, dia akan ada pembantu-pembantu. Betul. Dia akan ada tim lah. Dia akan buat teamwork dengan tu. Yang mana yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dipanggil sebagai muttaqin. Muttaqin, dan mereka itu adalah waliullah. Mereka itu adalah orang-orang yang di-defend, di-protect oleh Allah. Sebab mereka ada ciri-ciri takwa. Kalau tak silap saya pernah sebut sebelum ini, ciri orang bertakwa ni Sayyidina Ali kata ada 4. Ada 4, al-khawfu minal jalil, wal qana'atu bil qalil, wal amalu bitanzil, wal isti'dadu liyaumir rahil. Ada 4 ciri orang bertakwa. Pertama sekali takut kepada Allah. Keduanya,
bersyukur terhadap pemberian Allah biarpun sedikit. Yang ketiga, beramal dengan Al-Quran, baca dan beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, bersiap sedia untuk jumpa Allah. 4 perkara ni kalau ada, dia akan jadi wali Allah. Apa maksud wali Allah? Allah akan protect dia. Allah akan jaga dia. So sebab itu mereka ini, iaitu orang yang menjadi waliullah, waliul muttaqin, Allah akan jaga orang yang bertakwa ini sebab mereka menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Sebab dia melihat semua yang ada dalam Al-Quran bukan dengan mata kasar semata-mata, dia melihat dengan mata hati. mata hati. Kemudian Allah teruskan lagi perbincangan masuk ayat ke-21, am hasibal ladzina jtarahu sayyiat. Kita dah kenal siapa orang bertakwa, kita dah kenal siapa yang memusuhi Islam, kita dah kenal siapa yang akan jadikan Al-Quran sebagai panduan dan melihat Al-Quran dengan mata hati. Lalu Allah gambarkan satu kumpulan manusia yang melihat begini. Dia melihat kau semayang ke, kau puasa ke, kau buat kebaikan ke, sama je. Tak beza. Tak ada beza pun. Dia Allah Ta'ala beritahu, am hasibal ladzina jtarahu sayyiat an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihat. Adakah patutkah mereka yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh? Equal tak? Tak equal lah. Yang beramal soleh dengan yang tidak beramal soleh. Dia takkan jadi sama. Dia takkan duduk dalam satu angkatan. Minyak dengan air, Ustaz. Tak boleh. Tapi ada orang bagi alasan. Alah Ustaz, kita buat dosa ni macam minyak dengan air. Allah, Ustaz. Minyak panas ni kan, minyak panas. Lama-lama air tu meletup hilang. Dia kata dia sanggup lah. Tak apa, masuk neraka apa masuk dulu lah. Nanti nak masuk syurga. Pelik orang kita ni. Nak dia boleh buat calculation begitu kan. Kita pun tak faham. Okey. Am hasibal ladzi. Cuba kita lihat. Ibu ayah tengok. Am hasiba. Perkataan hasiba ni menghitung. Siapa punya hitungan? Dia sendirilah menghitung. Dia sendiri-sendiri agak. Alladzina jtarahu. Perkataan ijtarahu. Dia asal perkataan jarahah. Jarahah. Maksud yang melukakan. Kalau saya ada luka, Anas, dia panggil hadza jarah. Penjarahan. Penjarah. Jarah. Dan ada ilmu jarah wa ta'dil. Kerana ada luka kan? Ada luka. So bila luka tu dipanggil jarah. Ijtarahu, orang yang melukai diri mereka sendiri. Maksud kita yang melukakan amalan kita, kita yang melukakan diri kita kan. Dengan apa? Dengan sayyiat. Benda-benda yang tak baik, amalan-amalan kejahatan. Lalu lepas dia buat kejahatan, dia buat benda tak baik, dia menyangka pula Allah akan equalkan dia dengan orang-orang amal soleh. Kalladzina amanu wa amilus salihat. Samakah? Tak sama. Allah Ta'ala kata tak sama. Cuma dari sudut bahasa Arab, kalau lihat perkataan am. Am ini dia panggil istifham inkari. Istifham inkari. Apa maksud istifham inkari? Kalau ibu ayah nanti baca Quran akan jumpa perkataan am. Di banyak tempat akan jumpa am. Am yaqulu, am kita akan jumpa. Am itu dia membawa maksud istifham inkari. Apa pula tu Ustaz? Istifham inkari yang bermaksud tanya soalan. Yang bertanya soalan tu bukan tak tahu jawapan. Dia tahu. Kan? Orang yang tanya soalan tahu jawapan. Sekarang yang tanya siapa? Allah tanya. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiat. Allah tahu jawapan, jadi Allah tanya. Kemudian orang yang menghitung tu juga dia tahu bahawa apa yang disangkakan itu adalah tidak betul. Maksudnya mana mungkin orang yang buat baik dengan orang yang buat jahat dijadikan dalam satu bakul? Tak boleh. Kalladzina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Sama ada kita nak equalkan mereka, kita nak samakan mereka semasa mereka hidup ataupun selepas mereka mati. Dua-dua tak sama. Masa hidup pun kedudukan mereka tak sama di sisi Allah dan juga kehidupan mereka sesama masyarakat tak sama, dan apatah lagi setelah dia meninggal, mati. Mana boleh dia anggap dua sama. Dia anggap bahawa dunia ni sementara, okey, enjoy dulu. Sama je beriman ke beramal soleh, sama saja dekat akhirat. Kubur ni pula dia tak ada apa pun kubur. Jadi dia mempunyai satu stigma pemikiran tak betul. Apa ulama sebut mengenai perkataan ijtirah, yakni iktiraf wal iktisab. Maksud dia sendiri yang cari, bukannya dia dipaksa, dia sendiri yang cari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, sa'a ma kanu yahkumun. Jadi ini adalah seburuk-buruk perkara yang mereka hukum. Ini maksudnya dia sangka.
apa yang dia buat keputusan adalah satu keputusan yang salah. Keputusan menganggap bahawa orang yang beriman dan orang yang tidak beriman adalah sama. Adalah satu keputusan yang salah. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh Said Qutb melalui tafsir beliau, yang beliau sebut begini. Boleh jadi ayat ini masih mengingatkan perbincangan mengenai ahli kitab yang menyeleweng dari kitab mereka lalu melakukan kerosakan sambil menyangka mereka dalam kategori yang beriman. Mereka menyangka mereka dalam kategori orang beriman dan masih berada dalam kebenaran. Begini, dia sebelum-sebelum ni ada ayat yang sebut mengenai Bani Israel yang mengingkari perintah Allah, yang lawan nabi-nabi, lawan rasul-rasul, tukar ayat Allah, menyeleweng ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sama Taurat, Injil ataupun Zabur. Sekarang boleh jadi yang mereka hasibal ladina, mereka yang menghitung ni, dia menghitung orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang buat kejahatan tu sama tu. Syekh Qutb kata barangkali yang dikaitkan ini adalah ahli kitab yang berpegang dengan kitab yang sudah diseleweng. Mereka menganggap bahawa mereka sama dengan orang Islam. Allah. Yang pegang Quran, okey, itu yang punya. Kita pegang kitab Quran. Sama je sebenarnya. Dekat akhirat kita akan pergi sama. Tak betul. Boleh jadi ini salah satu perkara yang dikaitkan oleh ayat yang ke-20, 21. Maksudnya, ahli kitab, ada di antara ahli kitab menyangka bahawa kita dengan orang Islam tak ada beza. Muslimin tak beza. Nanti kita akan bertemu di satu titik pertemuan. Allah Subhanahu wa taala beritahu, tidak. Sa'ama kanu yahkumun. Itu adalah satu sangkaan atau satu keputusan mereka buat, satu keputusan yang salah. Itu ayat yang ke-21. Dia macam ada bibit plural sikit sah. Ke macam tu? Ya, dia Pluralisme memberi agama. pluralisme. Dia memberi gambaran bahawa samalah. Sama. Apa semua agama sama. Kan, lebih-lebih lagi mereka yang macam ahli kitab yang menyangka bahawa apa yang mereka berpegang itu betul. Sedangkan banyak penyeleweng telah berlaku. Tapi bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila datang Al-Quran, so kepatuhan mereka seharusnya kepada Al-Quran dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab begini, Anas. Sebab mereka adalah golongan yang lebih tahu siapa Nabi Muhammad. Betul. Mereka adalah golongan yang lebih tahu siapa Nabi Muhammad, ciri-ciri perwatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih tahu. Sebab itu Al-Quran sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Allah. Maksud kenapa kenal anak? Kita selalu bergaul anak. Saya kata, awak tak kenal kan awak? Mestilah kenal. Kan? Kita selalu jumpa, kita mandikan, kita bagi makan, kita duduk, kita sembang. So, takkan Nabi Muhammad kamu tak kenal? Dalam kitab kamu dah sebut kan. Kamu pun sendiri lihat perwatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ini di antara keingkaran mereka. Apa disebut oleh Imam Tabari, laqad mayyaza bainal fariqaini faja'ala hizbal iman fil jannah wa hizbal kufri fis sa'ir. Allah beri satu perbandingan yang sangat jelas. Kumpulan yang mengenai dua kumpulan. Kumpulan yang beriman, hizbul iman fil jannah. Orang yang beriman ke dalam syurga, orang yang kufur ke dalam neraka. Imam Ghazali sebut, ayazunnul ladzina iktasabu al-khataya wa ya'maluna al-a'mal al-madhmuma an tusawwiya bainahum fil akhirah wa bainal ladzina ya'maluna al-khairat wa hum yu'minun kalla sa'a ma yahkumun. Ini Imam Ghazali sebut dan tafsir Imam Ghazali yang Imam Ghazali meninggal pada tahun 505. Beliau sebut, adakah patut mereka menyangka bahawa apa yang mereka lakukan dalam perbuatan-perbuatan keburukan dan mereka buat perbuatan-perbuatan yang mencela, lalu mereka nak samakan dengan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh orang-orang beriman? Sama atau tidak? Tidak sama. Kalla sa'ama yahkumun. Sama sekali tidak akan sama. Ini adalah seburuk-buruk keputusan atau seburuk-buruk ideologi yang mereka cuba ketengahkan. Itu dah ini, Anas. InsyaAllah, tabarakallah. Itu satu
huraian ataupun tafsir yang kita dengarkan ataupun kita ikuti untuk surah Al-Jathiyah. Kalau semalam kita berbicara panjang juga Ustaz bersama dengan moderator Dai Luqman, dan hari ini Ustaz, satu perkara yang saya dapat ialah bila mana kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kita bukan sekadar membaca, kita bukan sekadar melihat, kita bukan sekadar memerhati, bahkan kita kalau boleh nak amalkan, aplikasikan, dan kita nak ambil ibrah pengajaran daripada ayat-ayat tersebut. Mungkin sedikit komen dulu Ustaz. Ya, betul. Begini, dia Al-Quran ini, dia bila Allah turunkan Al-Quran, dia bukan sekadar untuk membaca, dia adalah untuk dijadikan sebagai panduan. Kalau Da'i Anas lihat, saya sebut beberapa kali, Al-Quran dibagikan kepada dua zaman. Zaman Makkiyah dengan zaman Madaniyah. Zaman Makkiyah kita lihat ada 13 tahun. Zaman Madaniyah 10 tahun. Tapi zaman Makkiyah dan zaman Madaniyah ni, Al-Quran turun dan berjaya mengubah landscape pemikiran manusia. Jadikan mereka manusia digelar sebagai Jilul Quran, generasi Al-Quran. Saya rasa inilah penawar yang paling baik dari Anas. Al-Quran adalah sebaik-baik penawar untuk manusia dikala kita berada dalam pelbagai masalah. Rujuk Al-Quran, baca Quran, hayati Al-Quran. InsyaAllah kita akan jumpa jalan penyelesaian yang begitu senang. Jadi kembali kepada Al-Quran kalau kita ingin kejayaan yang hakiki dunia dan akhirat. InsyaAllah, tabarakallah. Dan masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Mungkin kita boleh sambung selepas ini Ustaz, kerana banyak lagi huraian-huraian yang kita akan kongsikan dengan para penonton untuk tafsir dan juga tarannum surah Al-Jathiyah ayat 21 hingga ayat 24. Kita akan sambung selepas ini ayat yang berikutnya, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Dan ialah Ustaz sampaikan biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik tafsir dan juga tarannum surah Al-Jathiyah ayat 21 hingga ayat 24. Dan masya-Allah tabarakallah, kita telah pun memasuki 1 Rejab 1442 Hijri. Para penonton, mari sama-sama kita memperbanyakkan istighfar, memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak sebagaimana yang dianjurkan, yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin, Allahumma amin. InsyaAllah Ustaz, kita nak sambung tafsir dan juga huraian untuk ayat yang berikutnya. Saya persilakan yang bagi Ustaz. Terima kasih kepada Da'i Anas, kepada para penonton yang masih setia bersama kami. Ada di sana asbab nuzul yang disebut oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi meninggal pada tahun 597. Beliau sebut begini, apabila turun ayat ini, dia beritahu apa punca kan. Sabab nuzuliha anna kuffara Makkah qalu lil mu'minin inna nu'tiya fil akhirati mithla ma tu'tuna minal ajr. Yang bermaksud, mereka beritahu, siapa? Kufar Mekah beritahu, kamu ni sesusah ikut Muhammad, ikut ajaran Muhammad, kononnya agama baru dengan Al-Quran, jadi bertentangan dengan ajaran nenek moyang, apa yang kami buat. Kamu ingat kamu dapat syurga ke? Contoh macam tu. Dia nak beritahu, kalau kamu dakwa kamu dapat syurga, kami juga dapat syurga. Dia kata, inna nu'tiya mithla ma yu'tu'tuna minal ajri lil mu'minin. Kami juga akan dapat pahala seperti mana kamu dapat pahala. Ini dakwaan golongan kufar Mekah. Lalu Allah turunkan ayat ini memberitahu kepada mereka Allah tidak samakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman dekat akhirat kelak. Ada di sana ayat-ayat lain sebenarnya yang membantu kita faham ayat ini. Contohnya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni syurga
dan juga tidak sama penghuni neraka dan juga tidak sama penghuni syurga. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu la yastawi, maksudnya tidak akan sama level. Dia tidak akan sama level dengan orang beriman dengan orang tidak beriman. Ahli syurga dengan ahli neraka tak sama. Ashabul jannati humul faizun. Allah beritahu ashabul jannah iaitu penghuni syurga, mereka lah golongan yang berjaya. Itu satu. Kemudian afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Adakah kamu menyangka kami akan samakan orang yang beriman, orang Islam dengan orang yang buat kejahatan atau buat kerosakan? Samanya tak sama, pasti tak sama. Kan? Malakum kaifa tahkumun. Allah Taala tanya, malakum kaifa tahkumun? Apa dengan kamu ni? Kenapa kamu menganggap sama? Apa dah jadi? Macam tu lah. Malakum kaifa tahkumun? Takkan tak boleh nak fikir yang buat amal soleh dengan yang buat amal sayyi'ah. Dalam surah Sejadah dari Anas, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah mereka yang beriman dan juga orang yang tidak beriman itu orang fasik samakah? La yastawun. Sama sekali tidak akan sama. Jadi ini di antara keadaan yang perlu kita tahu. Jadi bila kita lihat ada orang beramal, ada orang tidak beramal. Jadi kalau kita lihat dari sudut konteks ayat ni, Allah beri perbandingan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. So ada ketara di situ, perbezaan. Jadi kalau kita bawa dalam kehidupan kita ni, ada orang yang berjaya, ada orang yang tidak berjaya. Ada orang yang berjaya, ada orang gagal. Ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka. Saya nak sebut perkataan rugi ni, Dai Anas. Kita rugi ni, banyakkah kita rugi? Atau sikit kita rugi? Kita kata, okeylah, sekarang kita dah tahu bahawa Al-Quran telah gambarkan bahawa yang tidak beriman, mereka akan rugi selama-lamanya. Tapi jangan kita yang malas solat, malas baca Quran, malas bersedekah, malas buat amal soleh, jangan kita rasa kita beruntung. Betul. Sebabnya, bila saya melihat orang bukan Islam, dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak itu, saya mula merasakan bahawa dia ni semua dapat balasan yang buruk. Saya selamat. Tapi saya tak pasti, saya ni selamat ni sejauh mana saya selamat. Allah. Bila saya bandingkan diri saya dengan orang lain yang buat amal soleh, yang buat amal soleh, saya ini perlu melihat bahawa saya ini di mana amalan saya ni, kedudukan amalan saya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat ayat wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kerugian ini Al-Quran gambarkan dalam 3 bentuk kerugian. Khusr, khasara dengan khusran. Ada 3 kerugian. Ada orang memang dia rugi dalam bentuk mutlak, semua kita rugi. Saya hari ini bangun pukul 4.30, 4.45, saya siap-siap, apa semua sempat solat sunat 2 rakaat, itu je. Lepas tu datang sini solat subuh, terus masuk studio. Ada orang bangun 3 pagi. Dia berkemp. Jadi yang kita solat subuh pukul awal waktu azan dia solat subuh ni, kita rasa kita lah berjaya hari ni. Allah Akbar. Tapi ada orang bangun pukul 3 pagi tadi. Lebih beruntung. Dia beruntung. Dia bertawajuh, dia menangis, dia berdoa, kan solat sunat. Kemudian dia susul dengan solat solat subuh berjemaah. Kemudian dia baca Quran, dia dengar pula tanyalah ustaz. Allah. So nampak dia punya amal soleh. Sama ke dengan orang yang bangun subuh pukul 7? Astagfirullah. Tak sama kan? Sebab saya tak mahu nanti sampai sudah kita tengok orang pergi, orang tak sembahyang, orang yang tak beragama Islam, dialah yang rugi, kita untung. Padahal kita rugi, setiap hari kita rugi. Setiap hari kita rugi. Jangan selesa sangat. Jangan selesa sangat. Semalam saya sebut al-iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita itu akan bertambah bila kita buat amal soleh. Iman kita akan jadi lemah bila kita buat amal jahat, maksiat. Jadi dia macam telefon kita ni, bila kita charge, tengok bar berapa bar. Betul. Full bar ke dia turun. Dia musim full bar tu sedap. Kalau cas turun tu pelik lah. Kalau charge turun tu memang rosak ah. Tak kena lah tu. Tak kena. Ada masalah dia boleh kita elaborate kan, dia beramal tapi dia masih jauh daripada Tuhan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Yakin tak ada. Ada orang beramal dia masih jauh daripada Allah. Kan? Macam bateri lah, charge tak masuk. Kan dia buat tapi tak masuk. Dia buat tapi tak masuk kan. Tapi ini bila kita buat amal soleh, iman kita sentiasa akan charge. Dia dalam keadaan yang kuat. Kan bila kita buat, kita tinggalkan Allah, kita jauh daripada Allah, kita buat maksiat, maka iman kita akan drop.
Jadi kita rugi ya. Betul. Takkan kita nak bertemu Allah dalam keadaan iman yang rugi. Allahu Akbar. Lepas tu bila ajal datang besok kita nak minta tangguh. Hmm. Sedangkan masa sudah diberi. Dia bukan umur 70, 80, 90. Tapi dia macam mana manfaatkan umur itu. Biarpun sikit tapi macam mana kita manfaatkan. Itu yang paling penting. InsyaAllah. Ustaz, kita ada pemanggil Ustaz pada ketika ini. Yang pertama, mungkin dengan izin Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Ilyas? Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah. Apa khabar dan Yanas dan juga Ustaz Farid? Ya, Alhamdulillah. Semoga sihat, berkati Allah dan dilindungi oleh Allah. Amin. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Soalan saya begini, dalam kehidupan sekarang lah, Ya. dalam masyarakat majmuk ni, kita berdepan dengan orang yang bukan Islam ni, mengatakan semua agama itu sama. Dan kita pun kadang-kadang terikut-ikut dengan kata-kata mereka. Ya. Dan pada satu ketika mereka mempercayai Allah itu wujud. Dan satu ketika dulu mereka berkata Allah ini bukan milik Islam sahaja, malah milik mereka juga. Pada satu ketika mereka berebut-rebut nak letakkan kalimah Allah itu di tempat berhala mereka juga. Ya. Jadi apakah yang menyebabkan mereka mengetahui kewujudan Allah tapi tidak mahu mengikuti perintah Allah? Itu soalan pertama. Soalan kedua pula mengenai mengapakah orang kafir ni tidak mahu mengikut perintah Allah dan selalunya memberi alasan akan agama yang datuk nenek moyang mereka itu yang mengikuti orang kata apa? Mengikuti agama nenek moyang, tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mengapakah terjadi begitu? Adakah disebabkan sombong angkuh? Itu pencerahan daripada Ustaz Farid. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kita bicarakan tadi Ustaz. Bagaimana soalan daripada Cik Ilyas dari Pulau Pinang yang bertanya tentang masalah mungkin menjadi satu polemik juga pluralisme agama. Sehingga kan menjadi satu perkara biasa, normal, menjadi satu norma yang ini macam norma baru juga. Orang kata, engkau walaupun cara engkau beribadah, cara aku, kita tetap memuji dan juga bertuhankan Tuhan yang sama. Cuma cara ibadah tu berbeza. Jadi ini satu perkara yang perlu dijelaskan Ustaz. Dan yang kedua, kenapa mereka enggan untuk beriman? Mungkin ada faktor-faktor yang tertentu mereka menolak syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Encik Ilyas yang bertanya sebentar tadi. Berkaitan dengan kalimah Allah ni, dia adalah pernah menjadi satu isu di peringkat nasional, Polemik, dan juga Ustaz. polemik dan juga pelbagai pihak memberi ulasan yang pelbagai. Saya nak ambil, cuba kita orang Islam, sebab ada juga orang Islam yang tolok yang terlibat sekali nak defend penggunaan kalimah Allah atas dasar dakwah dan pelbagai alasan lain lah. Saya lebih minat kalau kita melihat dari sudut bagaimana Al-Quran itu sendiri memberi panduan dalam memahami kalimah lafaz Allah, iaitu Allah sebagai Tuhan, orang sebagai Tuhan. Kita tidak menafikan Allah menjadikan saya, Allah menjadikan Anas, Allah menjadikan semua manusia di atas permukaan bumi ini, dan semua makhluk ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, boleh tak Allah itu saya bawa ke dalam satu tempat yang menganggap Allah itu 3, Allah itu 4, Allah itu 5. Sakitlah saya dalam kehidupan saya sebagai orang Muslim, saya kena pertahankan Allah itu Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Cuba lihat surah Al-Ikhlas sebagai jawapan. Surah Al-Ikhlas, kita semua tahu surah Al-Ikhlas ni surah yang pendek, besar pahalanya, tahu. Tapi kita juga harus tahu sebab turun surah ni. Ada sekumpulan manusia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut sekumpulan, dalam kumpulan itu ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani. Ada Yahudi, Majusi, Nasrani, ada penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa taala datang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat untuk tanya Nabi Muhammad, Allah ini dari apa? Mereka tanya, ya Muhammad, akhbirna ya Muhammad, min ayyi syai'in suni'a rabbuk.
Tuhan engkau diperbuat daripada apa? Kau cakap Allah, kau cakap engkau ada Tuhan. Tuhan kau diperbuat daripada apa? Adakah daripada emas, daripada perak, daripada gangsa, daripada khasyab? Min ayyi syai'in suni'a rabbuka ya Muhammad? Amin zahabinhu, amin fiddatinhu, amin khashabinhu, amin nuhasinhu? Daripada apa Tuhan engkau dijadikan? Nabi Muhammad tak jawab. Sehinggalah Jibril turun bawa wahyu, beritahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Al-Ikhlas. Nabi panggil balik orang yang tanya soalan, Nabi bacakan balik. Cuba ibu ayah perhatikan ayat ni. Perhatikan betul-betul. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan kepada mereka Muhammad, Allah itu tunggal. Esa. Kalau kata satu, mesti ada yang dua. Bilangan. Tapi dia kata qul huwallahu ahad. Dia tak kata qul huwallahu wahid. Allahu Akbar. Wahid. Beza tak? Beza. Allahu Akbar. Wahid dia muqabil li ta'addud. Kalau kata wahid dia ada boleh bercampur aduk dengan bilangan. Tapi bila kata ahad dia tunggal. No more, 2 3 tak bincang dah. Dialah satu-satunya. Settle. Qul huwallahu ahad. Letak itu dulu. Wahai kafir Quraisy, wahai Majusi, wahai ahli kitab, dengar. Allah itu Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Lam yalid walam yulad. Ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Allah itu adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. So jawapan untuk siapa? Jawapan untuk Yahudi, jawapan untuk Nasrani. Yang mana Yahudi kata Uzair itu anak Allah, yang Nasrani kata Isa itu anak Allah. So dia jawab lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Tuhan yang tidak sama dengan sesuatu apapun. Sudah seal dah jawapan tu. Allah. Already seal. Dia dah sudah seal jawapan tu. Kalau faham surah Ikhlas, kita akan faham. So Allah dah beritahu pada Yahudi, Allah dah beritahu pada Majusi, Allah dah beritahu pada penyembah-penyembah lain. Nabi Isa alaihi salam dekat mahsyar, Allah akan tanya, wa idh qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Allah. Hei Isa, kerja engkau kan yang bagi tahu kepada pengikut engkau supaya sembah engkau dan sembah mak engkau. Nak bertanggungjawab katanya. Sembah engkau dan sembah mak engkau. Allah tahu Nabi Isa tak buat, tapi Allah nak benda tu direkodkan. Allah. A anta qulta lin-nasi takhaduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanak. Maha suci engkau ya Allah, kata Nabi Isa. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak layak menyatakan sesuatu yang aku tidak berhak ke atasnya. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kalau betul aku pernah berkata demikian, pasti engkau tahu wahai Tuhan. Engkau tahu apa yang ada dalam diri aku tak tahu apa yang ada pada diri engkau. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau adalah Tuhan yang Maha mengetahui segala perkara gaib. Itu Nabi Isa sendiri yang beritahu. Aku tak suruh pun sembah aku tak suruh pun sembah ibu aku. Allah. Jadi bila datang surah Qul huwallahu ahad, itu menjelaskan lagi. Kemudian nak bawa lafaz Allah ni duduk di tempat-tempat yang sudah ada, bukan lagi ahad, dia sudah jadi lain. Atas dasar itu kita tidak mau memberi persepsi-persepsi yang tidak betul mengenai Allah. Saya bertanggungjawab, saudara-saudara kita orang Islam bertanggungjawab. Dan kita tidak tahu tuntutan itu atas dasar apa. Prejudis sama ada jujur ataupun tidak. Untuk apa? Adakah untuk mengelirukan? Dikala umat Islam perlukan kepada pemahaman yang lebih kuat terhadap akidah. Lepas tu elemen-elemen ini perlu kita cuba elak. Betul. Yang satu. Yang kedua tadi lupa. Faktor keengganan mereka beriman kepada syariat. Faktor keengganan manusia beriman atau percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya setuju dengan apa yang Cik Lia sebut. Salah satu alasan mereka ialah agama nenek moyang. Agama nenek moyang. Islam ni, dia tak macam agama-agama lain, Anas. Sebenarnya alasan aja. Islam ni, dia adalah agama yang mengajar kita disiplin. Masuk aja Islam, ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Allah Akbar. Kalau tak Islam, you boleh buat ialah banyak benda tak ada panduan. Tak ada panduan. Saya ni bila masuk Islam, saya masuk Islam 1990, benda yang pertama sekali saya kena buat, saya kena belajar Quran. Saya kena faham Quran, saya kena tahu apa yang Tuhan suruh saya buat, apa yang Tuhan suruh saya jangan buat. Cuba tanya pada sahabat-sahabat kita yang lain, berapa ramai yang ada kitab yang mereka boleh rujuk, baca dan mereka faham. Saya kalau nak senaraikan tafsir Al-Quran ni, tafsir Al-Quran ada berpuluh ribu tafsir yang dilakukan oleh ulama.
kita tanya kitab-kitab lain, di mana tafsiran mereka. Betul. Tafsir. Sebab itu Syekh Abdul Hamid Al-Farahi, dia telah memulakan usaha beliau untuk menterjemahkan atau untuk mentafsirkan Injil. Beliau sebut dalam Al-Iqlil fi Tafsiri Al-Injil. Beliau dah mula tapi tak panjang umur, tak sempat. Cuma nak beritahu, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang secocok dengan fitrah, yang mengajar manusia ada benda yang boleh buat, ada benda tak boleh buat. Ada benda yang kita boleh lakukan, ada benda yang tak boleh kita lakukan. Orang Islam pukul 5 pagi, pukul 6 pagi kena bangun dah. Pukul 5.30 kena bangun, kena solat. Kena solat setiap hari pula tu. Bukannya seminggu sekali. Betul. Bukannya bila rasa nak solat, bila tak nak solat. Tak boleh. Allah. Makanan halal. Orang Islam bertanggungjawab makan makanan yang halal. Orang Islam bertanggungjawab keluarkan zakat. Jadi semua ini menjadikan orang Islam berdisiplin. Ada orang lihat, apa ni Islam ni sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Ini bukan sikit-sikit boleh, sikit-sikit tak boleh. Ini nak mengajar kami erti menjadi seorang manusia. Erti sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Itu yang paling penting. Jadi ada orang rasa macam susah, jadi dia tak nak Islam ni. Masya Allah, tabarakallah. Itu satu perkara yang perlu sama-sama kita hadamkan, dan penting juga Ustaz untuk kita memelihara akidah kita daripada menyeleweng dan terpesong. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memelihara akidah kita semua dalam keadaan kekacauan dan juga ujian di zaman yang penuh dengan mencabar, Ustaz. InsyaAllah banyak lagi yang akan kita bicarakan dalam tafsir surah Jathiyah ayat 21 hingga 24. Kita berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Rafi Abdullah dalam kita membincangkan topik tafsir dan taranum surah Al-Jathiyah ayat 21 hingga ayat 24. Surah Makiyah ini insya-Allah Ustaz kita nak sambung. Sambil sebelum tu kita nak kempen lagi lah kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemuskilan, boleh terus hubungi 0377261603 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mungkin mereka yang tak sempat menonton kita pada pagi ini, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan perbincangan dan juga tafsiran kita untuk ayat yang berikutnya. Dipersilakan Ustaz. Okey. Terima kasih dari Anas kepada para penonton yang setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Kita hari ini sedang mentadabbur kalamullah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-22. Tadi kita lihat ayat 21, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Yang bermaksud, dan ingatlah Allah menjadikan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah, dengan membuktikan keesaannya dan keadilannya, dan supaya tiap-tiap diri diberi balasan dengan apa yang mereka kerjakan, baik maupun jahat, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala dari Anas. Okey. Tadi kita bincang ayat berkaitan dengan orang yang menyangka amalan jahat, amalan baik dengan amalan tak baik itu sama. Lebih kurang. Hidup di dunia dan hidup di akhirat sama. Allah.
Jadi Allah Ta'ala beritahu sa'ama kanu, sa'ama yahkumun. Itulah seburuk-buruk pengandaian atau seburuk-buruk cara mereka buat keputusan. Sangkaan. Dalam ayat ni Allah beritahu khalaqallahu samawati wal ard. Kita kata tiba-tiba cerita kejadian langit dan bumi pula. Tadi kan cerita mengenai orang yang kufur, orang yang salah jalan. Tiba-tiba langit dan bumi pula. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Saya semalam fikir, kenapa pula tiba-tiba masuk kejadian langit dan bumi? Said Qutb sebut apa? Saya baca tafsir Said Qutb. Wa ma'na asalatul kaun al-haqqu fi bina'il kaun. Maksudnya, wa ma'na asalatul haqq fi bina'il kaun wartibatuhu bi syari'atillah lil bashar wa hukmuhu alaihim yawmal hisab wal jaza. Usul hadhihi al-aqidah wa huwa asas fikratul Islam anil kauni wal hayah wal insan. Cantik. Beliau sebut begini. Sesuatu ketulinan dalam ajaran, apa ni sesuatu maksud ketulinan dalam ajaran agama Islam. Ketulinan dalam ajaran agama Islam adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali. Selepas kenal Allah Subhanahu wa taala, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, manusia seringkali diingatkan akan kejadian langit dan bumi. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Allah yang jadikan langit, Allah yang jadikan bumi. Perkataan bil haqq, cuba ibu ayah perhatikan. Bil haqq itu membawa maksud Allah jadikan langit dan bumi dengan penuh keadilan. Pernah tak kita melihat ada apa-apa percanggahan dalam ciptaan Tuhan? Allahu Akbar. Lihatlah, apa saja kita lihat, ada tak percanggahan? Tak. Manusia yang mengada-ngada pergi tukar semua. Manusia yang cuba merakusi alam, manusia yang cuba merosakkan alam. Jadi manusia. Sebab itu kadang saya sebut begini. COVID-19 ni kita dah hampir hampir setahun lebih kita melalui MCO, tutup kejap, buka kejap. Jadi memberi peluang untuk pemulihan. Ustaz nampak begini tahu Dr. Anas. Dia shut down sistem ni, ada kalanya dia memberi manfaat. Betul. Memberi manfaat kepada sungai, memberi manfaat kepada laut, memberi manfaat kepada alam. Tak adalah gas-gas dilepaskan, asap-asap dikeluarkan, asid amonia ke apa benda kan tak keluar. Kan rumput, pokok, kayu, semua aman, damai, elok je. Tak ada orang pergi mancing, dua hari lepas pergi mancing. Jadi ikan-ikan pun happy good lucky, tak ada orang pergi mancing. Berkeluarga ikan. Berkeluarga ikan tu. Nak beritahu, dia memulihkan sistem. Sebab sistem ni Allah yang jadikan. Allah yang jadikan langit dan bumi dengan penuh keadilan, dengan penuh kesaksamaan. Sebab itu pergerakan matahari, pergerakan bulan, pergerakan semua sistem cakrawala, dia beredar pada ketetapan kullu yajri li ajalin musamma. Jadi semua itu beredar mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beritahu walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang membalas setiap yang manusia kerjakan. Bima kasabat. Dai Anas dan juga para penonton yang saya kasih sekalian, cuba perhatikan perkataan kasabah. Kasabat. Kasabat maksudnya sesuatu yang saya yang cari. Saya yang cari sendiri, saya yang usahakan, saya yang dapat. Itu yang dipanggil kasabah. Bukan suatu takdir, bukan satu ketetapan, bukan satu paksaan, tetapi saya sendiri buat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut walitujza kullu nafsim bima kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimana Allah jadikan langit dan bumi dengan penuh keadilan, dengan penuh kesaksamaan, dengan penuh kestabilan. Begitulah manusia Dai Anas akan dibalas tanpa sebarang pengurangan terhadap amalan mereka. Maksudnya, kita begini, kita mudahkan bahasa. Allah jadikan langit dan bumi ni cantik tak? Cantik. Adil tak? Adil. Indah tak? Indah. Jadi begitulah balasan Tuhan dekat mahsyar besok. Adil tak? Adil. Betul ke? Tak, betul tak betul? Betul. Ada sesuatu yang tak menepati ketetapan Allah? Tak. Semua menepati. Jadi itu bermaksud Allah bagi tahu pada manusia macam mana kamu melihat alam ini aku jadikan dengan penuh saksama, dengan penuh keadilan, penuh keindahan dengan sistemnya. Begitulah di akhirat besok aku beri balasan tanpa menyalahi, tanpa menzalimi sesuatu, tanpa menzalimi sesiapa pun.
dan tidak akan mengurangkan balasan masing-masing. Imam Tabari sebut begini, saudara. Falam yakhluqullahu samawati wal ard lidzulmin wajur. Lidzulmin wajur. Allah tidak menjadikan langit dan bumi itu untuk sebagai satu kezaliman atau satu keingkaran. Walakinna khuliqna huma lil haqq wal adl wa minal haqqi an nukhalifa baina hukmil musi' wal muhsin fil ajili wal ajil. Jadi Imam Tabari memberitahu kita bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan langit dan bumi bukan untuk manusia melakukan kesalahan, manusia melakukan kejahatan. Seharusnya manusia menjadikan itu sebagai laluan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat sebelum ni kita semalam dalam ayat 20 Allah berfirman hadza basairu linnas. Perkataan basair itu merujuk kepada basirah. Asal perkataan basirah, singular dia basirah. Jamak dia, plural dia basair. Yang membawa maksud mata hati. Mata hati. Lihat segala sesuatu ini, jangan sekadar melihat dengan mata kepala, tapi lihatlah juga dengan mata hati supaya kita dapat kenal siapa yang jadikan, siapa yang cipta. Betul tak? Supaya kita insaf dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina. Ini pandangan mata hati yang perlu kita jaga di samping kita memelihara pandangan zahir kita. Ini antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan Ustaz, kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya. Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ayat yang ke-23. Bagaimanakah cara orang yang mempertuhankan hawa nafsu ini? Allah menutup rapat pendengaran dan hatinya dan Allah menutup pendengaran mereka. Adakah orang yang begini tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan terus berada dalam kesesatan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan tiru. Ayat 23 Ustaz. Okey, terima kasih kepada saudari Nur Dahlia atas soalan tadi. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia yang sering kali menurut kepada kehendak hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya nak bantu untuk kita sama faham ayat ini daripada surah Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza tahlaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah yang menjadikan manusia, Allah yang ilhamkan dalam tubuh badan manusia adanya keinginan. Kita tak kata nafsu ini sesuatu yang jahat. Saya kena ada nafsu. Kena ada nafsu. Nak makan kena ada nafsu. Tidur ada nafsu. Kan? Nak bersembang, nak bergurau dengan sahabat ada nafsu. Kenapa pakai color? Tak tahu kat TV nampak pink. Tapi saya tak pakai pink pun. Lighting Lighting, tak apa. Dia tanya, kenapa Ustaz pilih color ni? Itu pun nafsu juga. Kenapa Ustaz suka minum kopi? Nafsu. Kecenderungan. So, kita nafsu ini dia bukan satu yang salah, tetapi nafsu yang tidak terasuh, tidak terpandu itu yang salah. Dibentuk. Bagaimana saya nak bantu? Saya nak betulkan nafsu saya. Saya betulkan nafsu saya, saya bantu membimbing nafsu saya dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya insaf bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan telah meletakkan asas-asas yang saya harus patuh. Cuba lihat dalam ayat ini, afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah Subhanahu wa taala tahu manusia yang telah menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Hawa nafsu sebagai Tuhan. Di antara perkara kalau hawa nafsu sebagai Tuhan, dia ada peluang untuk solat tapi tak solat. Dia ada peluang untuk zakat, dia tak zakat. Dia ada peluang untuk buat kebaikan, dia tak buat. Dan dijadikan hawa nafsu dia mengatasi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada orang sebut, apa ni Islam sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka, kan? Sikit-sikit tazkirah. Bila nampak ustaz aja dia akan rasa macam fobia. Dia rasa macam sudah ada cerita buat neraka lah ni. Cerita buat neraka lah ni. Tak ada, kita bukan cerita neraka. Saya rasa Da'i Anas pun sama juga. Kita bukan nak bagi tahu cerita kita takut-takutkan orang, tapi kita nak ingatkan sebab
Berapa lama kita boleh hidup di atas permukaan bumi ini? Mana Fir'aun yang hebat tu? Betul. Mana pergi Haman yang hebat? Mana pergi Namrud yang hebat? Mana pergi Qarun yang hebat? Mana pergi orang yang hebat-hebat ni, mana mereka? Tak ada, semua dalam perut bumi. Terpaksa akur kan? Semua terpaksa ditanam dalam perut bumi. Sekarang masing-masing terima nasib di dalam kubur masing-masing. Sebab itu kita minta hawa nafsu ini jangan mempengaruhi kita. Kita yang jaga dia, bukan dia yang jaga kita. Allahu Akbar. Kan? Kita jangan dikudakan oleh hawa nafsu kan. Kita dikudakan. Kita jadi apa? Jadi tonggangan nafsu. Cucuk hidung. Kita pula ditonggang. Beli buat tu, buat ni, buat tu. Jadi kita tidak mau. Kita yang jaga nafsu ni, hawa adhal. Kalaulah orang ni dia patuh, dia tunduk pada nafsu, maka dia telah mencari jalan sesat. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala tutup materi. Khatama ala sam'ihi. Lepas dijadikan hawa nafsu sebagai tonggangan dai Anas, apa saja nasihat Anas bagi, dia tak dengar dah. Apa saja pandangan-pandangan yang Anas nak dakwahkan dia, bantu dia, dia tak mau terima. Sebab semua itu sudah tertutup. Telinga tutup, kan? Hati tutup, pandangan dikaburkan ataupun ditutup pandangan. Dia kata risyawah ini adalah penglihatan yang ada lapisan. Penglihatan ada lapisan. Ataupun dia penglihatan mata hati yang sudah diselaputkan dengan selaput-selaput hijab lah, atau selaput-selaput hitam. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Selepas dia sesat, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dia, kemudian kemudian hati perut dia sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan mata hati ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bagi nasihat pun tak boleh dengar. Jadi orang ini sudah jauh. Orang ini dia tidak akan kembali kepada Allah selagi mana Allah tidak beri hidayah pada dia. So dia harus mendapat hidayah daripada Allah untuk kembali ke pangkal jalan. Afala tadhakkarun. Adakah kamu tidak mengambil peringatan? Jadi nak beritahu, apa yang Allah beri pada saya, apa yang Allah beri pada saudara, hargailah. Manfaatkanlah. Gunakanlah pada jalan-jalan kebaikan. Jangan kita jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang mempengaruhi kita. Kita akan jadi orang yang sempit hidup di atas permukaan bumi ini. Kita tidak boleh dibebaskan semata-mata. Kita mesti ada suatu sistem yang boleh menguruskan kehidupan kita yang nampak lebih bermoral, nampak kehidupan itu kehidupan yang teratur, nampak kehidupan itu indah, nampak kehidupan itu bersistematik. Jangan kita tinggalkan ajaran Islam, jadikan ajaran Islam sebagai panduan. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini. Apa Imam Tabari sebut? Imam Tabari sebut afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu fala yahwi illa rakibahu. Dia nak beritahu hawa nafsu yang menunggang dia, itu yang saya sebut tadi. Jangan sama sekali biarkan hawa nafsu tonggang kita. Kita yang asuh hawa nafsu, kita yang kecutkan hawa nafsu, kita yang kontrol dia supaya kita nampak lebih menyerlah, ketaatan lebih menyerlah, iman itu lebih menyerlah, takwa itu lebih menyerlah. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Satu penjelasan yang cukup menarik daripada yang berbagai ustaz untuk tafsiran ayat yang ke-23 surah Jathiyah. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Kita akan tamat untuk waktu ini Ustaz di TV3. Kita akan sambung 30 minit lanjutan siaran di TV9. Saudara, berusahalah untuk kita mendapatkan kelazatan dalam beribadah, kerana kata ulama, seseorang yang tidak pernah merasai lazatnya dalam beribadah bermakna dia tidak pernah berasa indahnya bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Dan ialah Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru lanjutan. 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, tetamu undangan kita di studio pada pagi ini untuk kita berbicara tentang tafsir dan taranum surah Al-Jathiyah ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, malu bertanya, sesak jalan. Terus hubungi kami 0377261603 atau terus sahaja tinggalkan soalan anda di laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita masih lagi berjuang Ustaz dengan pandemik COVID-19. Tidak dilupakan untuk saya terus mengingatkan diri saya dan juga seluruh sedang penonton untuk kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Mudah-mudahan kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19. Dan tidak lupa juga kita telah pun memasuki 1 Rejab 1442 Hijri. Mari kita sama-sama berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita bagi bulan Rejab, bulan Syaban, dan disampaikan wa ballighna Ramadan, disampaikan kepada bulan Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Seterusnya Ustaz, ayat yang berikutnya saya kira ayat yang ke-24 untuk sama-sama kita ikuti tafsiran dan juga huraiannya. Dipersilakan Ustaz. Cuma sebelum kita masuk ayat ke-24 Da'i Anas, saya ingin mengajak ibu ayah untuk kita perhatikan satu benda yang agak dia nampak kecil tetapi dia besar. Nampak kecil. Begini, kita lihat pada ayat yang ke-23 bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan seseorang itu kerana Allah tahu bahawa dia ini akan sesat. Maksudnya, kegagalan dia daripada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi sesat itu sebab Allah tahu dia akan sesat. Di dalam diary kehidupan orang itu memang dia memilih untuk menjadi sesat. Bukan disebabkan memang dijadikan sesat. Sebab ada orang tanya, dia confuse-nya begini, Da'i Hanas. Confuse-nya kata, dah Allah jadikan saya sesat Ustaz. Allah jadikan dia kafir. Allah jadikan dia begitu. Ini kan semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Jadi nampak bahawa kan saya sesat pun sebab Allah yang sesatkan saya. Takdir saya macam Takdir saya. Kita lupa bahawa Allah memberitahu apa yang manusia pilih. Allah memberitahu apa yang manusia pilih. Saya yang pilih untuk sesat, saya yang pilih untuk kekal di dalam kekufuran, saya yang pilih untuk tidak mentaati Allah. Saya yang buat pilihan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberi takdir ke atas manusia, tetapi takdir itu adalah menurut pilihan manusia. Sebab itu manusia yang design apa dia nak jadi. Apa dia nak buat. Betul. Kalau pagi tadi saya tak solat subuh, orang sedap pagi tadi tak solat subuh. Kenapa tak solat subuh? Dah Allah takdirkan saya tidur. Nak buat macam mana? Tidur ni setahun sekali tertidur boleh lah kan. Betul. Kalau tiap-tiap pagi asyik tertidur je, jenuh lah macam tu. Seronok balasan. Betul tak? Kenapa awak curi? Dah Allah takdirkan saya curi. Kan? Dah Allah takdirkan saya curi, saya curi lah. Kan dia ada orang pergi masjid. Ada satu masjid ni, di masjid ni selalu selipar hilang. Selipar-selipar yang berjenama lah. Dia pun pandai juga pilih yang ada brand-brand kan, selalu hilang. Ada ilmu nak mencuri. Dia dah. Jadi jawatankuasa masjid buat satu langkah mencegah kecurian selipar di masjid. Dia letak pegawai, apa dia 3 orang staff ni jadi spy kat belakang. Tengok, last kali habis solat bagi imam bagi salam, siapa yang ambil selipar banyak tengok. Tangkap. Ada dapat seorang budak ni dapat tangkap. Dapat tangkap, pegang. Pegang, dia kata, kau curi selipar kat masjid. Ini kerja kau datang masjid, curi selipar. Dia kata, mana ada? Mana dapat ni kau ambil selipar orang ni semua ni, kenapa? Dia kata, saya ikut apa imam suruh. Dia kata, bila masa imam suruh kau curi selipar? Dia kata, imam kan pesan, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik.
Astagfirullah. Tinggalkan perkara buruk tuan-tuan. Ambillah perkara baik. Aneh tinggalkan. Selepas buruk dia ambil Ambil selepas. supaya baik. Kata pandai-pandai dia jual nama imam. Tafsir. Dia tak bersih sendiri. Jadi nak salahkan siapa? Takkan salahkan imam tu kan. Awak sendiri yang interpret salah, awak sendiri yang buat tafsiran salah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak salah. Allah dah beri dah segala sesuatu. Sebab itu manusia ini dia tak macam makhluk lain. Dia diberi akal, dia boleh berfikir. Betul. Dia boleh berfikir untuk buat sesuatu keputusan. Itu yang paling penting. Cuma bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut khatama ala sam'ihi wa qalbi, dia kita akan jumpa. Ini ibu ayah, cuba perhatikan. Kita akan jumpa dalam Al-Quran wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi. Kita akan jumpa ada kalanya ayatnya berbunyi Allah tutup hati mereka dan pendengaran mereka. Pendengaran mereka. Cuba tengok dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Kat sini Allah menutup pendengarannya dan penglihatannya. Kenapa di sini Allah letak telinga dulu, pendengaran dulu sebelum hati? Sebab manusia itu dia akan dengar dulu. Macam pagi ni kita program Tanyalah Ustaz ni, kita dengar. Dia masuk dalam telinga, kemudian baru dia beri respon oleh hati. Dia dengar, dia akan beri respon oleh hati. Sebab itu organ yang pertama sekali didengari oleh manusia ketika dalam perut ibu, pendengaran lah. Telinga. Dan organ yang pendengaran lah dia menjadi organ yang pertama sekali shut down sebelum tidur. Deria. Kan saya pernah sebut rasanya. Sebelum tidur, telinga ni akan shut down dulu. Sistem tutup baru boleh tidur. Kalau sistem pendengaran ni buka, boleh tidur tak Anas? Allah, terganggu saya. Tak boleh tidur. Kemudian Tuhan adjust pendengaran kita ni ngam-ngam. Allah. Dia ada disable, dia panggil ada bacaan bunyi yang telinga kita boleh baca. Telinga kita boleh dengar. Dia 30, markah dia 30 ke atas. 1 hingga 30 kita tak dengar. Kalau 1 hingga 30 Tuhan hijab, Allah. Tuhan buka, lipas yang jalan bawah katil tu kita akan dengar. Allah. Tapak kaki lipas kita akan dengar. Daun yang gugur sebelah rumah kita ni, kita akan dengar. Bukannya durian. Allah. Kalau durian gugur, confirm kita dengar. Ni daun gugur kita akan dengar. Jadi nak maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi telinga kita dengan adjustment yang cantik. Jadi masuk dalam telinga, singgah di hati, buat keputusan. Itu yang dimaksudkan khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pendengaran ini dalam bentuk plural. Khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup hati-hati mereka, pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Dan Anas, cuba lihat. Hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Jadi antara tiga ni, hati datang dalam bentuk plural. Penglihatan datang dalam bentuk plural. Pendengaran datang dalam bentuk singular. Jadi hati-hati, pendengaran, penglihatan. Kita timbul persoalan, kenapa hati digunakan dalam bentuk plural? Pendengaran digunakan dalam bentuk singular, mata digunakan plural balik. Kenapa telinga selalu dalam Al-Quran digunakan dalam bentuk singular? Beza sikit tak? InsyaAllah. Tabarakallah. Kenapa selalu guna singular? Nak beritahu bahawa mata ni melihat, Anas lihat, Ustaz lihat kan? Kita semua melihat, abang-abang kameraman pun melihat, kita semua melihat. Tapi melihat, kita ni melihat dengan pelbagai dimensi. Betul. Ada yang tengok tepi, ada yang tengok tu pun dia bagi persepsi pencerapan yang berbeza. Betul kan? Betul. Itu penglihatan. Hati pun sama juga. Betul. Walaupun kita sedang bercakap, kita sedang mendengar, kita dengar tadabbur ayat ni, tapi hati kita ada yang masing-masing dah melayang. Ada yang hati kejap lagi besok nak pergi situ. Hati yang tak terfokus, apa nak jadi, hati bercakap. Tapi pendengaran sama. Kita semua tutup mata walaupun kita tengok merata-rata. Saya kata makan, takkan seorang pun dengar minum. Jadi seolah-olah biarpun bilangan mata itu banyak,
telinga itu Allah umpamakan walaupun kamu 100 orang, 1000 orang yang sedang menonton pagi ini 500,000 orang, walaupun matanya pendengaran lain, penglihatan lain, tapi bunyi dalam telinga tetap sama. Allah umpamakan macam satu pendengaran. Masya Allah, tabarakallah. Sampai tahap macam tu tak kena kaji Quran. Kalau Al-Quran, kalau ayat tu bunyi, hati-hati kamu, telinga-telinga kamu, maka salahlah Quran tu. Maka salahlah uslub ayat. Sebab dari sudut saintifik dah bercanggah. Konteks ayat tu Ustaz. Betul. Betapa hebatnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bicarakan banyak lagi yang akan kita kongsikan dengan para penonton untuk tafsiran surah Jasiyah. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus dia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan tiru para penonton. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih lagi terus dia bersama dengan kami. Kita masih lagi berbicara topik tafsir dan juga tarannum surah Al-Jathiyah ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. InsyaAllah Ustaz, kita masih lagi para penonton bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah untuk kita teruskan perkongsian kita, tafsiran kita dan juga tarannum kita ayat yang ke-24 Ustaz. Saya serahkan terus kepada yang berbahagia Ustaz. Okay, terima kasih Dek Anas, kepada para penonton yang masih setia bersama kami. Ayat terakhir untuk kita tadabbur pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Sampai satu tahap ni, dan mereka berkata, tiadalah kehidupan ini, tiadalah hidup lain selain hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, iaitu silih berganti, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu, mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. So yang bercakap ni, Allah menukilkan sebahagian manusia berkata apa? Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Hidup dan mati. Alah, ni kehidupan dunia ni tak ada apalah. Dia pula bagi apa? Bagi persepsi dan juga mempengaruhi orang lain untuk berbuat apa saja masa hidup di dunia. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dia kata apa? Kita tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. So zaman itu berlalu, maka tempoh hidup. Katakan saya lahir, lepas tu akan zaman itu beredar, saya akan mati. Itu dia kata namutu wa nahya. Dunia ini tempat kita hidup dan mati. Sebab apa? Ayat sebelum dia kata, dia bercakap macam ni sebab ittakhadha ilahahu hawa. Dia sanggup bercakap demikian, alah hidup dunia ini nak buat macam mana? Dia adalah hidup dan matilah, tak ada apa. Kan ini semua peredaran zaman. Peredaran zaman kita kena akur. Ini ekosistem. Sebab apa dia cakap macam tu, Dai Anas? Sebab dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Sebab itu dalam ini apa yang disebut oleh Imam Ghazali, kullu man ittaba'a hawahu faqad ittakhadha hawahu ma'budahu. Setiap seseorang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai ikutan, maka dia telah memperhambakan diri dia kepada hawa nafsu. Fahuwa abdul hawa wa laysa abdullah. Maka selayaknya dia digelar sebagai hamba hawa nafsu, bukan hamba Tuhan. Allahu Akbar. Jadi ini yang merungsingkan kita. Disebabkan itu dia kata apa?
hidup dunia ni sementara, dunia ni tak ada apa. Jadi enjoy lah. Betul. Kan, enjoy lah kan. Semua fenomena Sebab alam itu takkan. Nabi SAW sebut apa? Nabi SAW sebut dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang bagi orang tak beriman. Sebab kita punya syurga hakiki sedang mati. Kalau dunia ini kita berkorban, dekat akhirat kita akan dapatlah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ni mereka cakap sebab apa? Wa ma lahum bidzalika min ilmin illa inhum illa yazunnun. Mereka cakap ni atas sangkaan saja. Mereka cakap atas sangkaan-sangkaan semata-mata. Muqatil, salah seorang tabi'in, dia berkata begini, dia kata wa qalu ma hiya ya'ni namutu wa nahya akharun. Maksudnya kita ni akan berselisih. Saya hidup, saya mati, akan ada ganti lain. Begitulah dunia ini, akan ada generasi yang ganti, generasi ganti. Tapi saya tak mau generasi yang sama. Allah. Betul tak? Kalau generasi yang dulu tu generasi yang tak kenal Allah, yang akan datang takkan nak generasi yang sama. Saya ada terbaca satu buku. Saya ada baca sebuah buku, tapi tak baca habis pun. Tapi sebut gempak lah kan, sebut buku. Buku ni dikarang oleh Profesor Larry Havis. Saya pernah sebut. Profesor Larry Havis ni, dia menjadi profesor dekat Harvard University. Last post dia sebagai dekan Pusat Pengajian Siswaza. Kita postgrad school punya dekan lah ni. Hebat orang dia. Dia tulis buku, Excellent Without a Soul. Excellent Without a Soul. Maksudnya kecemerlangan tanpa pengasuhan jiwa. Those university have a future without excellent in soul. Lebih kurang macam tu lah, dia tak question mark. Dia cuba masukkan dalam tu beberapa universiti yang terkemuka kan, termasuklah Harvard, Cambridge, Oxford dan universiti yang terkemuka di dunia ni. Dia cuba menggambarkan dan juga cuba memberitahu dunia bahawa sistem pendidikan yang ada itu gagal untuk mentarbiah anak-anak. Dari sudut ruh. You bagi akademik, memang dari sudut akademik pencapaian dapat sijil, memang orang akan salute spring lah. Tetapi dari sudut tarbiyah ruhiyah, berlaku atau tidak? So orang yang bukan Islam pun dia dah mula fikir, ke mana moraliti anak-anak kita ni? Ke mana mereka nak pergi? So dah mula fikir. Sebab kita tak mahu kehidupan dunia ini, dia kehidupan makan minum. Kalau tak, apa beza kita dengan binatang? Dia pun mati dan hidup, dia pun tinggalkan generasi dia. Tapi lembu mati, tadi baru kita cakap bahas lembu. Seekor lembu boleh keluarkan susu berapa banyak? 5,000 gelas. 5,000 gelas. Besar dia. sumbangan dia kan. Tapi dia mati, datang anak dia pula bagi 5,000 gelas susu. Begitulah beredaran. Itu binatang. Manusia tak boleh begitu. Manusia, bak kata Osman Awang, pesastrawan negara, buatlah baik ayyuhai rakan, ke dalam laut kamu dicampakkan, kalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Allah Akbar. Hidup ini mesti bermanfaat. Wahai pemuda serta pemudi harapan bangsa tiang negeri, janganlah leka menghias diri, amal ibadat segera dicari. Kepada Allah jangan berhenti, menjunjung titah berbuat bakti, dosa maksiat jangan campuri, bakar kulit, dijilat api. Masya-Allah. Bilalah tiba ajalnya mati, kain putih pembalut badan, air mata mengalir ke pipi, tidak boleh diminta kembali. So kalau kita nak jadikan dunia ini sebagai tempat untuk happy good lucky, kita akan jadi orang yang paling malang ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Imam Syafi'i ketika mentafsirkan ayat ini, Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Sebab mengikut orang yang tidak beriman, dia cuba salahkan peredaran zaman. Kan tahun ini tahun malang lah. Tak boleh. Tidak boleh. Sebab masa itu milik Allah. Zaman itu milik Allah. So saya hidup di dalam pengurniaan Allah. Masa yang berlalu daripada tadi kita ni tuan-tuan, tanyalah ustaz, kita start 6.30 sampai pukul 8.30 ni. Masa ni Tuhan yang punya, bukan saya punya. We don't own. Kita tak memiliki masa. Masa itu milik Allah. Oleh demikian, apa saja milik Allah, kita tidak boleh cela. Dan secara spesifik, baginda Rasulullah beritahu, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencela zaman. Sesungguhnya zaman itu adalah Allah. Allah nak beritahu dia pemilik. Kan? Kemudian,
Semua apa yang diberitahu dalam beberapa tafsir lain, orang Arab ni menjadi budaya. Kita memang budaya orang Malaysia atau orang Melayu, kita tak adalah senang-senang nak cela zaman kan. Apalah masa ni tak senonoh lah dunia. Tahun ni tahun Allah tak apa ni, dia tak jarang orang Melayu jarang, orang Islam jarang. Walaupun tak berapa nak tengok comel iman dia, tapi jarang orang Melayu mudah-mudah nak bercakap mencela masa ataupun zaman. Tapi Arab ya, annal Arab kana min sya'niha an tadhumma ad-dahra tasubbuhu 'anil indal masaib allati tanzilu alaihim. Jadi orang Arab ni bila dia timpa sesuatu musibah, dia akan salahkan dia punya zaman tu. Inilah kod zaman tak elok. Zaman ini zaman kecelakaan, zaman ini zaman kemusnahan. Jadi dia cuba menggambarkan bahawa masa itu tidak sesuai dengan dia. Sedangkan dalam Islam tidak begitu. Semua masa elok, semua zaman itu elok. Cuma manusia yang melaluinya dengan ujian. Kalau ada sedikit ujian, itu namanya dunia. Saya pernah tanya dengan almarhum Syekh Ramadan Buti masa datang ke Malaysia. Itu ziarah beliau yang terakhir dari Anas. Saya tanya dengan beliau, Tuan Syekh, lihat macam-macam musibah berlaku di atas dunia ini, kan apakah agaknya, adakah ini sebab Tuhan murka? Kan ada jadi pelbagai kan gempa bumi sana, gempa bumi sini kan. Dia kata, Syekh Muhammad, dia kata semua ini nak buktikan bahawa dunia ini bukan tempat yang paling sempurna untuk manusia. Allah. Kita ada tempat yang paling sempurna di akhirat. InsyaAllah. Namanya dunia, mesti akan ada gempa. Namanya dunia, mesti ada banjir. Namanya dunia, mesti ada musibah. Kalau tanah ada musibah, tak ada banjir, tak ada musibah, kampung halaman. Allah nak gambarkan bahawa kampung halaman yang lebih sempurna, yang harus manusia cari dan kejar. Mudah-mudahan kita semua dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan manfaatkan masa yang Tuhan berikan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Sonok dengan tafsiran dan kupasan Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Panjang kita dengar tafsir hari ini Ustaz. Amin. Jadi mudah-mudahan kita disampaikan dalam bulan Ramadan. Minta Ustaz doa sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Amin. Tuhan yang menjadikan siang dan malam, Amin. Tuhan yang menjadikan hidup dan mati. Amin. Kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah di penghujung pengajian tafsir kami pada pagi ini ya Allah. Amin. Apalah kiranya Kau rahmati setiap orang yang mengikuti program pada pagi ini ya Allah. Ya Allah, kejernihkanlah hati kami untuk terus membaca Al-Quran, menghayati ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Ya Allah, hasrat kami supaya masyarakat di Malaysia ini dinaungi dengan Al-Quran ya Allah. Amin. Dengan kembalinya kami kepada Al-Quran, kami yakin kami akan hidup lebih baik, lebih sempurna dengan mendapat rahmat dan restu daripada-Mu ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan syafaat Al-Quran dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon kepada-Mu ya Allah, segeralah Engkau angkat COVID-19 daripada permukaan bumi ini. Amin, ya Allah. Bagi mereka yang sedang terlantar kesakitan ataupun positif COVID-19, Kau berilah mereka kesembuhan ya Allah. Amin, berilah kekuatan kepada frontliners ya Allah, para doktor, para nurses, abang-abang polis kami, abang askar kami yang sedang berempas pulas menjaga sempadan. Berilah juga mereka kekuatan, berlipat gandakanlah amalan mereka ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khair diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. 2 hari Ustaz, semalam dan hari ini untuk sama-sama kita berbicara tentang tafsir surah Jathiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur Ustaz dalam ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada Ustaz dunia dan juga akhirat, menambahkan rezeki dan juga ilmu pengetahuan kepada yang bahagia Ustaz, dan kita sama-sama doakan supaya mudah-mudahan COVID-19 dan juga sebarang bentuk musibah yang datang kepada kita
dapat dihapuskan kembali. Mudah-mudahan Allah angkat segala musibah ini dan kita kembali menjalani kehidupan normal seperti biasa. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.